Okey, kita dah mula. Sekejap Setengah jam kita je? bagi dah. Setengah jam. Memang saja nak setengah jam pun. Okey. Sebab buku ni sedap lah nak bedah sebenarnya. Just banyak benda boleh bedah sebenarnya. Aku tak nafikan benda tu. Sekejap Okey, Assalamualaikum para hadirin yang mungkin sedang menonton. Tengah dengar. Sekejap kita bagi masa minit sikit. Memang saja nak setengah jam pun. Okey. Sebab buku ni sedap lah nak bedah sebenarnya. Just banyak benda boleh bedah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada para penonton yang sedang menonton untuk sesi bedah buku malam ni. Jadi kita teruskan lagi sesi orientasi atas talian yang mana kita berjalan selama sebulan. Kita bedah sebanyak 3, 6, 9, 12 buah buku tentang mahasiswa dan universiti. So malam ni kita bersama dengan salah seorang penulis satu buku yang bertajuk Anti Universiti. Aku secara jujur, aku beli buku sebab tajuk Anti Universiti. Bersama kita Ben Sali, ni buku dia. It's very interesting books. Dan untuk siapa-siapa yang tak kenal Ben Sali adalah seorang penulis, seorang apa kerja kau? Seorang penulis, seorang penyair, pemuisi dia sebut lah, pemuisi. juga mengasaskan kuliah buku Kubu, dan buat masa ni aku pun tak pasti apa projek terdekat beliau sekarang ni. Tapi yang for sure siapa-siapa yang kenal dia waktu generasi yang 4-5 tahun yang lepas, siapa-siapa yang pernah dengar talk dia sebagainya, orang kenal dia sebagai seorang yang sangat jujur bila bercakap. Jujur ni maksudnya perkataan yang dia guna memang dia lepas lah, dia tak selindung. Kalau dia maki, memang maki betul. Which is, daripada tu tergambar pada penulisan yang dituliskan dalam bukunya lah, buku Anti Universiti. Okay. So, kita mulakan bedah buku kita pada malam ni. Buat para penonton yang sedang menonton, boleh kongsikan live kita malam ini. Juga, siapa-siapa yang ada soalan boleh tulis di ruangan komen dan tanyalah apa-apa soalan yang korang tanya pada malam ini. Baik, kita pergi terus pada buku sebab kita setengah jam je. Okay, Benz. Kita pergi soalan pertama. Kalau kita lihat pada cover buku bagi aku ni menarik cover buku dia sebab ingat aku cover undian. Cover buku dia atas ni ada kalau boleh aku sebut sebagai Sami, kalau boleh aku sebut begitulah. Bawah ni ada filem Captain Fantastic. Which is aku tak nampak relate apa-apa dengan universiti. Alamak. Ya. Okay. So soalan first lah. Okay. So soalan first lah. Apa kaitan cover ni sebenarnya? Apa sebenarnya maksud cover ni? Dan kenapa cover dia begini? Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Ustaz Asmadi. Okay. Jumpa untuk sesi bedah buku ni. Okay. Aku tak cerita panjang dah. Aku terus lah. Kalau aku tak je lah beritahu. Okey, jadi atas tu gambar Buddha lah. Sami Buddha lah, Buddha Siddhartha Gautama dengan pengikut dia. Jadi mereka ni belajar dengan Buddha buah pokok. Sebenarnya banyak gambar lagi nak letak. Ada gambar Socrates dengan pengikut-pengikut dia. Buah pokok juga. Jadi dulu orang menuntut ilmu ni bukan dekat satu bangunan konkret, ada pagar semua, tapi dekat mana-mana. Buah pokok pun boleh belajar. Dan mereka ni belajar ni lama masanya untuk jadi pengikut Buddha, mencapai kebersihan hati semua. Jadi lama masa. Dia bukan untuk mencapai karier apa-apa pun, tapi memang untuk menyucikan diri.
Jadi aku ambil gambar Buddha lah. Sebenarnya kalau letak gambar banyak, tapi gambar tu. Kemudian Captain Fantastic ni satu filem yang menarik lah, kan? Yang boleh kita tengok macam mana seorang ayah membudayakan pendidikan pada anak-anaknya tanpa perlu pergi ke sistem pendidikan formal. Kan? Sekolah pun kat rumah juga. Ayah dia train anak-anak dia untuk baca buku kat rumah. Baca macam-macam lah. Maknanya segala pengetahuan tu diperoleh dengan membaca buku. Dan tadi saya ingat kat belakang pun ada gambar yang agak, naknya gambar belakang tu agak menarik ke tu. Gambar orang lelaki bogel kat tu maknanya. Pandai kau cover dia punya ni. Dia ada buat t-shirt tu, tapi t-shirt tak cover lah, t-shirt terus dah. No degree, no master. Itu sebenarnya gambar Renaissance Man, yang mana gambar itu merujuk kepada mereka seperti Leonardo da Vinci yang seorang polymath, yang menguasai berbagai-bagai jenis keilmuan. Okey, ada seorang penulis, ni saya baru baca, namanya Waqas Ahmad, ada buat satu buku The Polymath, yang mana ramai orang ni sebenarnya kita boleh menguasai pelbagai jenis ilmu pengetahuan. Maknanya tidak mesti seorang itu meraja agama, tapi dia hanya tahu ilmu agama sahaja. Sebenarnya boleh macam-macam. Dan ini telah dibuktikan pun, kalau tidak melalui polymath ataupun di orang Renaissance Man di Eropah, di dalam tamadun Islam pun ada ramai polymath yang menguasai pelbagai jenis pengetahuan. Masalah kita hari ini adalah professionalism. Bahawa seorang itu bila dia menguasai satu ilmu saja, dia tak boleh menguasai benda lain dah. Contohnya dia tahu satu benda je dah. Dia pakai satu benda saja. Dia tak tahu benda lain dah. Kalau dia tahu agama saja. Benda lain, skill kehidupan pun dia tak tahu. Sedangkan dulu orang polymath, orang menguasai berbagai-bagai jenis ilmu pengetahuan. Dan ini sebenarnya kita boleh buat. Kita boleh, maknanya untuk lebih daripada satu bidang pun kita boleh buat. Saya kat situ lah soalan saya tajuk. Jadi apa kaitan, apa sebenarnya semangat daripada cover tu dengan isi buku tu? Apa hubungkan dia? Boleh lepas lagi. Jadi itu dia punya gagasan dia. Maknanya kita hari ni, kalau teknologi berubah, saya pun ada, mungkin selepas saya buat buku ni baru saya tengok satu klip video tu, dia ada bagi tahu bahawa kalau teknologi berubah, maksud dia macam alat perhubungan, telefon lah, kita dulu berhubung dengan apa? Dengan mungkin zaman dulu tu dengan merpati, asap, kemudian kita apa lagi kan? Kita dengan surat menyurat. Sebelum zaman postman naik basikal, kita pakai apa? Pakai penunggang kuda tak? Penunggang kuda. Jadi selepas itu ada teknologi apa lagi kan? Macam mana? Jadi kita pernah melalui zaman ponok telefon, kemudian kemudian email, kemudian maksudnya saya nak kata kat sini, benda tu berubah. Tapi masalah kita hari ni, kita menyangka sistem pendidikan mesti sama saja bentuk dia. Sedangkan sekarang dah ada Google. Zaman Nabi tak ada Google ni. Jadi kita dah ada banyak benda yang sangat lain dah ni daripada zaman dulu. Maknanya seseorang yang tak habis belajar pun, jika dia pandai selepas habis darjah tingkatan 5, dia selalu menggunakan Google, walaupun mungkin dia tak dapat kerja yang bagus, tapi pengetahuan ni mungkin sama taraf dengan pelajar universiti ataupun mungkin lebih lagi. Jika pelajar universiti pun tidak menggunakan Google dengan betul. Saya pernah pergi ke satu tempat tu, bengkel ni pasal khusus
penanaman jagung, saya tak belajar lah, benda tu sehari je dapat sijil kan. Dia cakap, petani dulu kena guna cangkul. Kena ada cangkul lah. Petani sekarang bukan setakat kena ada cangkul, tapi kena tahu Google. Jadi maknanya bahawa memang kalau kita betul-betul, maknanya saya nak kata kat sini bahawa usahlah terperangkap lagi dengan mengatakan bahawa kalau pergi universiti ni memang akan terjamin masa depan. Memang akan terjamin masa depan. Maknanya usahlah. Sebenarnya ringkas katanya adalah pengajian di universiti itu memang sebenarnya mengkayakan pihak tertentu lah. Dan dia mengusulkan, mengajukan satu cadangan bahawa dulu dah pernah buat pun. Maknanya asalnya pengajian ni dia mestilah atas nawai itu sendirilah. Maknanya atas kehendak sendiri. Kamu memang betul-betul kalau belajar agama, bukan setakat nak lulus peperiksaan, nak dapat jidan mumtaz semua, tapi untuk menyucikan hati. Itulah pelajaran agama, betul tak? Kemudian kamu nak belajar, tapi harap pelajar pensyarah suap aja. Nampak tak? Maknanya dia tak nak usaha sendiri juga. Nak pergi masuk perpustakaan kan, sedangkan perpustakaan tu ada macam-macam. Sama. Jadi itu yang paparan yang saya nampak, saya letakkan Kapten Fantastik ni. Maknanya ayah dia paksa anak-anak dia baca buku. Dia tak boleh pergi kelas harap pensyarah aja suap. Memang takkan jadi apa. Dan seterusnya belakang gambar tu polimer, maknanya kita boleh menguasai macam-macam benda. Macam-macam benda. Bukan tersangkut hanya pada satu bidang sahaja. Ya, betul. Okey, baik. Banks, kita pergi pada soalan seterusnya. Kita tahu apa hubung kait cover buku tu dengan tajuk. Bila bercakap tentang tajuk anti-universiti, dalam bahagian nota penerbit ada sebut anti-universiti bukanlah bermaksud anti ilmu, anti intelektual, anti falsafah, tapi dia berkait rapat dengan anti authority, anti pentadbiran. Apa maksud dia sebenarnya? Itu dia jadi macam, sebenarnya banyak juga. Saya sebenarnya dalam buku ni saya adalah penulis bersama. Saya minta Fred pun sebut nanti penulis, sebab saya bukanlah saya seorang ni, ramai lagi lah. Ramai lagi yang tulis. Cuma buku kompilasi ni dia masih belum mencapai piawai saya yang saya nak lah. Jualan ni pun tak banyak jugalah, sikit aja, 200 ke 300. Jadi maksudnya banyak benda juga dalam buku ini pun itu ni diterbitkan 2018 lah. Sekarang 2020. Jadi sudah 2 tahun saya dah tinggalkan, saya dah 2 tahun lah dari tempoh ni. Maknanya buku ni bukanlah suatu kaul yang muktamad, satu pandangan yang final. Jadi ada benda yang autoriti kita perlukan juga. Bukan autoriti kita buang terus. Kerana masyarakat ni bukannya semua lahir bijak pandai. Tapi dalam nak tak nak, autoriti pun, adakah semua autoriti ni kita harus terima tanpa persoal? Jadi bagi saya dalam bab ni saya singkat je, saya nak rumuskan bahawa ada benda autoriti kita perlukan juga. Ialah seorang anak, dia tak tahu apa benda. Takkanlah semua dia nak bebas lepas. Mesti dia perlukan autoriti mak ayah dia atau cikgu, guru untuk nak membimbing dia. Tapi sampai bila? Sampai bila seorang anak itu harus berada di bawah telunjuk ibu bapaknya dan gurunya. Jadi satu masa nanti dia kena juga keluar daripada autoriti yang mengajarnya tadi. Maknanya autoriti ni ada masa keperluannya. Jadi kalau dalam buku itu saya pun tak sempatlah belik semua untuk ulang sekali lagi. Tapi maksudnya kalau dalam buku ni saya mengatakan bahawa tak perlu lagi autoriti, saya betulkan baliklah. Maknanya autoriti ni ada masa, ada ketikanya kita perlukan.
Pada mula kita kecil, pada kita nak belajar. Tapi selepas itu maknanya sampai bila? Sekarang ni masalah orang Malaysia ini, kita terlalu berharap pada autoriti. Autoriti yang menentukan segala-galanya. Terlalu bergantung, terikat dengan autoriti. Jadi maknanya ulama kata apa, saya kan kata menolak ilmu ulama, tidak. Maknanya kena belajar semua, kena ikut. Dan untuk orang awam yang tak mahu berfikir banyak, dia kena ikut autoriti lah. Tetapi untuk pelajar, pemikir, pengkaji, mahasiswa pelajar, jadi dia kena sentiasa mencabar, bukan setakat mencabar orang lain, mencabar diri dia sendiri. Dan antara isi banyak yang disebut dalam anti universiti adalah berapa banyak buku yang kita baca. Memang tak nak buku lah. Itulah dia punya keyword dia lah. Maknanya buku, berapa banyak buku. Setahun berapa banyak buku yang kita telah cabar diri kita untuk baca. Jadi kalau kita tak baca buku, betul ada orang, saya sebut juga dalam ni, ada juga orang buta huruf yang buat perubahan. Dia tak baca buku lah. Tapi ada macam saya sebut kan, Dashrat Manji, Chico Mendes, buta huruf, sekolah tak pandai semua. Tapi mereka ini membuat perubahan dalam bidang dia. Tapi untuk kita di Malaysia ini yang masuk universiti, yang masuk sekolah semua, yang tak buta huruf, takkanlah nak guna standard Dashrat Manji, Chico Mendes yang buta huruf. Maknanya kena lagi tinggi lah. Itu maksudnya kan. Maknanya orang yang tadi buta huruf tadi, dia buat sebatas yang dia mampu. Yang masuk universiti, yang tak buta huruf kena lipat kali ganda lah. Jadi bukannya apa? Kira tak adalah kita selesa dengan culture semasa yang dah ada. Kita ikut orang apa yang semasa orang buat. Ya, jadi lah. Maknanya bukan setakat cabar orang lain. Boleh cabar orang lain. Tapi kita sendiri kan, adakah kita cabar diri kita kan? Saya pun cabar diri kita juga kan. Maknanya nak cabar diri kita dulu. Bahasa kan. Saya bahasa Inggeris pun lemah kan. Jadi saya tengah nak, yalah saya tak ada orang nak saya bercakap bahasa Inggeris. Saya cakap saya tak faham. Bukan tak faham, maksudnya tak nak berbalas tu susah. Sebab kita bukan bercakap dengan orang putih kan. Tapi kita kena challenge lah diri kita kan. Berapa banyak bahasa kita boleh kan. Banyak benda kalau tak boleh terjemah ke apa kan. Jadi itulah, ini dari sudut intelektualisme. Maknanya sebab buku ini, anti universiti ini lebih menjurus ke situ. Tetapi ada juga benda lain lah, yang mana kalau orang yang buta huruf ini, yang tak sekolah pandai, apa dia boleh buat juga. Jadi seolah-olah buku ini cuba bagi harapan, kamu kalau tak masuk universiti pun, drop out ataupun apa sajalah, jadi kamu pun boleh melakukan sesuatu. Tapi untuk orang yang berada di universiti, dia kena lipat kali ganda lah. Bukan untuk, sebab saya pun mungkin, saya betul saya cakap saya tulis anti universiti. Jadi bukan anti ilmu, anti falsafah, anti intelektual. Tapi kalau saya berkemampuan dan tak sibuk, sekarang sangat sibuk. Kalau tak sibuk, saya pun mungkin akan sambung belajar. Tapi sekarang sibuk. Jadi kalau masuk universiti, sibuk. Jadi tak boleh buat banyak benda. Kalau saya, jadi bukan saya kata saya anti universiti pun, nanti mana saya nak bakar universiti ke apa. Tapi maksudnya, kalau kita mampu belajar, belajar. Kalau tak mampu belajar, pekerja pun, sebab tu esei di belakang, esei kawan saya, disebutkan, pekerja harus belajar dan pelajar harus bekerja. Maknanya tidak ada keterpisahan. Tidak ada satu hanya kelas elit yang mendabik dada sebagai dia autoriti penyelesai. Jadi semua orang ada tanggungjawab. Pekerja harus belajar, pelajar harus bekerja. Baik. Baik, Ben. It's very interesting bila cuba mengubah sudut cara kita melihat anti universiti itu sendiri. Kalau kita tengok dalam buku ni, 6 artikel saja daripada Benz. Daripada keseluruhan artikel yang ada lah, 6 saja daripada Benz. Dan dia ada satu artikel sangat keras. Kalau siapa-siapa yang tak biasa dengan perkataan-perkataan dia, akan ambil masa sekian nak baca. Tapi bagi saya dia ada satu kritikan yang jujur sebenarnya. Dan
Personally saya peribadi, bagi saya bukan universiti sangat disrupt cara kita lihat universiti itu sendiri. Soalan saya, bila kita bercakap tentang fungsi universiti, ada satu soalan yang ditimbulkan bahawa adakah universiti ini fungsinya untuk dapatkan kebenaran atau sebenarnya untuk wujudkan pekerjaan? Pendapat Benz. Based on kau sendiri. Okey, itu masalah dia. Dia macam bila buku ini telah dibincangkan banyak tempat lah dengan kawan-kawan dan seperti yang saya sebutkan, dia bukan satu call yang muktamad. Jadi ada satu kawan, doktor, dia pernah cakap bahawa betul, dia pun tak percaya universiti ini untuk cari kebenaran. Universiti ini memang adalah sebuah tempat untuk kalau bahasa dia macam pusat transisi, maknanya sebelum kau dihantar pergi bekerja. Itu bahasa dia. Saya memikirkan kata-kata dia. Ini selepas buku dah siap. Dia baca semua, dia kritik, dia bagi pandangan dia. Jadi sekarang saya fikir ada kebenaran juga. Betul, memang banyak kita masuk universiti memang untuk cari kerja, bukan untuk cari kebenaran. Ketika saya tulis benda ni, saya seorang idealis. Tapi cara realiti dia, memang pun orang masuk universiti untuk kerja, dan di universiti ni dibuat seolah untuk kita lebih memahiri sesuatu benda sebelum kita dihantar ke alam pekerjaan. Jadi kalau kita tengok esei pertama, nanti mungkin Saudara Ustaz boleh tengok esei pertama dari terjemahan Farisi, terjemahan esei Chomsky. Memang sistem universiti yang sebelumnya sekolah memang dibuat untuk mempersiapkan kita ke alam pekerjaan. Jam loceng, kering-kering, ini waktu rehat, tak boleh datang lambat, ada guru disiplin. Bukankah kalau kita tengok struktur kilang, itulah kilangnya. Nampak tak? Kilang, jadi seolah-olah sekolah universiti ni dibuat untuk nak mempersiapkan kita di alam pekerjaan. Memang bukan untuk cari kebenaran pun. Mungkinlah ada benda juga yang akan cari, contohnya macam bidang sains sosial lah. Betul. Sains sosial sebab dia kadang-kadang tak ada kerja. Dia tak tahu jadi apa lepas ni. Tapi sains sosial dia tak ada kerja, jadi dia terpaksa jadi pemikir. Dia tak ada kerja akan jadi pemikir. Akan jadi disrupt, akan jadi penganggur, pengacau, semua kan. Sebab dia tak ada jaminan. Tapi golongan-golongan yang selamat, doktor ke apa semua, dia memang macam mesin. Doktor mungkin akan panas lah, tapi betul lah. Sebab selepas doktor belajar, dia akan kena ikat dengan sistem 7 ke 8 tahun. Kan? Kerana aku janji semualah kena buat. Jadi, tapi saya tidak kata salah ke betul dah sekarang ni. Persoalan ni dah bukan salah betul. Sebab kalau state tidak menyediakan doktor dalam bilangan yang banyak, kita tidak akan ada doktor. Takkan semua nak jadi pengacau, troublemaker, nak jadi seniman aja, nak jadi penulis aja, nak jadi pemikir aja. Siapa yang nak merawat, siapa yang nak cari ubat, siapa yang nak siapa yang nak buat benda-benda ni? Kalau semua nak jadi sosial, susah juga. Sebab tu kita selalu bertelagak isu nak ambil sastra ke, nak ambil sains. Itu adalah pertenglahan, itu adalah pergaduhan yang memang dah lama berlaku dah. Tapi kalau kita cermati tanpa persoalan salah betul, maknanya sebab ini bukan salah betul dah sekarang ni. Kalau negara tidak menyediakan orang untuk sejumlah orang untuk menjadi doktor, sejumlah orang untuk menjadi cikgu, sejumlah orang untuk menjadi apalah, maknanya untuk negara ni. Saya nampak kepentingan doktor tu lah kan, sebab kita perlukan doktor yang banyak. Tapi kalau negara tidak fikirkan benda ni, semua dibebas lepas, semua orang nak jadi apa saja tanpa paksaan, saya rasa lagi teruk. Malaysia akan lagi teruk lah. Nak tak nak, memang perlu dipaksakan. Ada orang kena ambil doktor. Kalau dia dapat banyak, kena ke situ. Kita kadang hidup ni bukan satu pilihan juga. Hidup ni banyak keterpaksaan. Dia maknanya terima lah. Maknanya kalau habis tu kita semua nak jadi pelukis, siapa nak jadi doktor? Teruk kita kalau kita doktor.
So basically dalam bahasa mudahnya adalah peranan universiti kalau secara filosofinya dia punya trust idea itu adalah untuk dapatkan kebenaran, tapi dalam konteks Malaysia kalau boleh saya simpulkan adalah dia perlu memenuhi ruang-ruang yang diperlukan dalam proses pembinaan negara. Kalau itu boleh saya simpulkan, ada pekerjaannya, ada ruang pemikirnya. Adakah begitu, Bes? Saya tak ada jawapan juga. Saya pun dah banyak bingung. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Kita dah Tak ada jawapan. Saya sekadar beritahu apa yang saya fikir saja. Jadi kalau saudara rasa tak betul, tak betul lah. Kalau saya betul, betul lah. Sebab saya bagi tahu bahawa sebab masalah kita hari ni, kita nak kata bahawa kita tak boleh, kita kena bebas nak jadi macam cerita Three Idiot. Kan? Patutnya saya ada juga esei pasal Amir Khan, Three Idiot, tapi tak sempat. Jadi tak berdapat lah, mungkin dia lain masa. Tapi maksud dia, benda ni Three Idiot terlalu idealist. Sama juga dengan Captain Fantastic pun idealist. Kaedah Captain Fantastic homeschooling. Persoalan dia, adakah kalau buat homeschooling, ayah mengajar di rumah, adakah akan selesai semua masalah? Dalam cerita ini, ayah dia memang anak orang kaya sebenarnya. Dia dapat banyak pengetahuan, dia boleh beli tanah semua. Berapa ramai orang ada privilege begitu? Bukan semua orang ada pengetahuan. Mak ayah yang jahil, bodoh semua, mak ayah yang tak tahu apa ni, mak ayah orang miskin semua yang tak tahu apa, dia takkan dia nak ajar anak dia. Apa yang dia boleh ajar anak dia? Dia kena hantar anak dia pergi sekolah. Dan memerlukan, kalau tak hantar anak ke sekolah, macam mana nak bergaul dengan semua orang? Nampak tak? Jadi saya bukan menghantar jawapan. Saya tak ada jawapan. Saya menimbulkan persoalan sebenarnya lagi pening. Saya tak ada jawapan. Saya biarlah. Biarlah fikir sendiri kan. Okey, baik. Saya kira dalam ruang persoalan begini adalah persoalan yang berterusan untuk kita terus soalkan dan tanyakanlah. Sebab benda bergerak mengikut zaman kan. So ada keperluan-keperluan berubah sebagainya. Baik, untuk para hadirin yang sedang menonton, siapa-siapa yang ada soalan untuk ditanyakan kepada Vance tentang pendapat dia sebagainya, boleh di ruangan komen, silakan, nanti saya akan bacakan. Okey, baik Vance, kita dah hujung masa. Sementara kita soalan daripada publik. Untuk bahagian hujung, apa yang bagi Vance, terutamanya mahasiswa yang baru masuk universiti, mahasiswa tahun 1, apa sepatutnya diorang buat? Apa sepatutnya sikap yang diorang kena ada? Sebab kita lihat, aku percaya kau tengok keadaan, sebab kau ada kritikan kau yang bagi aku sangat baik. Antaranya mengkritik tentang cara cara kita kritik tentang gerakan mahasiswa sebagainya. Dan aku percaya kau tahu macam mana, kau ada view kau sendiri tentang konteks universiti ni, terutamanya mahasiswa. Sebab kau sendirilah, kau dah bergaul dengan mahasiswa, kau dah bergaul dengan macam-macam grup. Apa yang kau rasa penting, sikap yang kena ada untuk mahasiswa tahun 1 ni bila masuk universiti? Okey, Ustaz, terima kasih. Saya bukan contoh yang baik untuk nak cakap tentang student. Saya rasa bila saya tengok balik esei saya tu memang sangat berbau young angry man, sangat marah. Saya pun kadang, tapi yelah kan, itu sebahagian daripada diri kita. Saya tak boleh buat apa lah kan, saya dah dokumentasikan dia dalam hitam putih. Jadi sekarang ni saya nak tulis dalam itu hitam putih pun saya rasa lebih berhati-hati lah. Tapi maksud dia memang sangat yang angry man. Sebab apa saya kata saya bukan contoh yang baik? Sebab saya masa zaman student dulu memang terlibat dalam gerakan. Tapi maksud dia, saya bukan orang yang pro kepada PRK. Dan beberapa lama masa juga, saya pun masih tak suka pada PRK. Tetapi kalau tidak terlibat dalam PRK, kita tak tahu macam mana nak bergerak. Jadi maksud dia begini, maksud dia sampai satu masa nanti, macam sekarang, saya dah membuat parti baru, parti Murba. Silap sebut parti muda lah. Jadi saya, sebabkan saya tidak ada pengalaman, maksudnya terlibat dalam PRK, membuat itu, membuat ini. Jadi memang saya tak rasa pengetahuan itu begitu sukar, tetapi saya tak terlibat. Jadi saya tidak tahu banyak.
Kita terlibatlah dalam usaha bawahan semua, tetapi itu dalam peringkat yalah silibus, ideologi, perkadiran tu ada, tapi maksudnya maksudnya dia macam kita nak kata bahawa betul lah kalau selalu kesimpulan lah, selalu diskusi tentang tajuk ni saya akan cakap baca buku lah. Kan tu kita tak payah buat diskusi lah kan. Maknanya Abang Ali nak cakap baca buku je lah kan. Tapi maksud dia buku memang kena baca lah. Tetapi dalam masa yang sama ada benda tu hanya dapat dinikmati dalam period mahasiswa. Kan? Maksudnya macam saya sekarang dah tak terlibat dalam mana ada saya dah umur 32. Dah tak terlibat dah dalam PRK. Tak ada lah PRK dia pernah buat kat kawasan Coket ni kan. Kalau ada saya nak terlibat sebab saya sekarang memikirkan perlu ada local council. Perlu ada pilihan raya tempatan. Tapi ini yang saya terlepas dulu kan. Sebab sepatutnya pilihan raya ni mesti ada bukan setakat di peringkat pusat, bukan di peringkat negeri, bahkan di peringkat majlis tempatan. Dan pergi ke peringkat kampung, ke peringkat universiti. Tapi saya dah tak terlibat dalam universiti. Masa dia tak terlibat secara langsung lah. Masa orang duk undi, saya tak undi. Buat campaign boycott dah. Tapi maksud dia, boycott tu pun lebih kepada individual. Sebab macam acuh tak acuh. Jadi macam mana kita nak ajar orang bahawa mesti mengambil stand. Jadi sepatutnya kita nak kata bahawa yalah buku kena baca lah. Jadi jangan harap syarah nak swap semua benda. Dan kemudian mesti participate lah. Maksud dia mungkin tak mesti susun gerakan ke apa ataupun mungkin join saja mana yang ada di sana di dalam universiti. Tapi dalam masa yang sama kenalah ada satu cakna terlibat dalam pertubuhan apa. Jadi, ialah kita tak bolehlah cakap kepada budak-budak jangan main game, jangan buat apa. Biarlah, itu zaman dia. Kan? Jadi, maksud dia, apa yang ada di universiti tu, sambarlah, buatlah apa benda kan. Apa sahaja terlibat. Sebab masa yang ada cuma berapa tahun je. 3-4 tahun saja ada kat situ. Jadi, itu saya punya kekurangan lah. Saya tak terlibat. Jadi saya tak boleh nak buat banyak. Jadi saya sekarang ni agak terkapai-kapai. Maksud dia agak sukar. Jadi maksud dia di dalam zaman universiti buatlah apa saja kan. Maknanya buatlah silap. Kita hari ni kita takut buat silap. Sedangkan patut buat silap. Buatlah. Saya ada tulis. Sekejap saya nak baca petikan ni. Okey, para hadirin sementara Benz tengah ambil dia punya petikan dia tu sebagai penutup, bolehlah kalau siapa yang ada tanya soalan. Saya sebut di sini adalah terlibat dalam masalah, buatlah kesilapan, bertarunglah, bercinta dan hidup. Ini saya kata sebuah filem, saya tak ingat filem mana ni. Saya tengok kata-kata dia menarik ni, jadi saya masuklah dalam buku ni, adventure ni. Jadi maksud dia, tak ada masalah pun buat silap. Masa inilah nak betul-betul hidup sebagai youth, sebagai pemuda, sebagai orang yang tak kisahlah nak pro aspirasi kita, masalah kita ini masalah, tapi okey, ini masalah student movement pula. Dia selalu menganggap aspirasi ni musuh utama. Sedangkan mereka ini pun sama je macam kau. Janganlah anggap Gamis itu dia akan begitu je. Gamis pun ada tuan dia, aspirasi ada tuan dia. Jadi maksud saya adalah tidak, zaman student ni memang betul-betul kamu jadilah apa pun, join dengan apa lah jadi. Sebab selepas tu kamu akan pergi kerja, akan tinggal dalam zaman kampus dan mungkin takkan pegang buku lagi. Dah pegang benda lain dah. Masa itu memang perlu digunakan. Buatlah apa sahaja. Jadi kalau masuk universiti nak baca buku aja ataupun nak pergi kelas saja, tak terlibat dalam koko, tak terlibat dalam pertubuhan, dia rasa sia-sia lah buang masa. Saya rasa maksudnya buatlah apa benda pun. Jadilah apa pun di universiti kan. Jadi itu lebih baik lah kan. Saya
Itulah saya nak kata. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Ben atas satu pesan yang saya kira sangat menyeluruh, terutamanya penekanan tentang mencuba. Tapi itulah zaman COVID ni tak tahulah apa benda kita boleh cuba. Sebelum cuba kat rumah. Adjust ya. Terjadi sikit lah orang panggil apa, keseronokan dalam kampus tu dengan pergi perpustakaan, berwacana depan-depan sebagainya kan. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah hujung, kita dah sampai ke hujung acara, tak ada soalan. Saya kira sampai sini sahaja. So sesiapa yang nak memiliki buku ini, melihat basically zaman yang Angry Man, boleh dapatkan di Republic Buku betul? Republic Buku. Republic Buku. Aku pun tak ingat ada harga dia berapa. Aku rasa 25 kot ke 30. Aku tengok ada harga dia. 30 So bila dapatkan buku ni, it's very good book. Satu buku yang sangat baik untuk kita disrupt cara kita melihat universiti, cara kita faham tujuan kita masuk universiti. Okey, baik, itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di acara seterusnya di Garis Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kejap Ben, jangan keluar tu.